Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Muka surat 81. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bahagian rukun-rukun sembahyang kepada qauli, fi'li dan qalbi. Sekalian rukun-rukun sembahyang itu terbahagi pada tiga. Pertama, rukun qauli. Makna qauli itu iaitu perkataan atau bacaan-bacaan. Dia asal perkataan qaul. Qaul tu maksudnya perkataan, percakapan. Jadi qauli maknanya rukun yang dalamnya ada perkataan, ada bacaan. Jadi makna qaul itu bilafzi wa sautin. Maknanya dengan lafaz dan bersuara. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Yang dimaksudkan dengan rukun qauli mesti dengan lafaz. Lafaz itu bisautin, dengan ada suara. Jadi tak boleh, jadi wajib atas kita sembahyang pada rukun qauli ni mesti dengar di telinga sendiri. Kalau tak dengar di telinga sendiri, tak sah rukun qaulinya. Bila tak sah rukun qaulinya, tak sah sembahyang. Terbatal lah. Yang kedua, rukun fi'li. Fi'li ambil daripada perkataan fi'lun ataupun fa'ala, iaitu maknanya perbuatan, tingkah laku, buat. Yang ketiga, rukun qalbi, ambil daripada perkataan qalbun, yakni dengan makna hati, iaitu rukun yang di dalamnya pekerjaannya pekerjaan hati. Urusannya masuk di dalam barang batin, yakni urusan hati. Baik, kita tengok setiap satu tu. Rukun qauli yang pertama, iaitu yang pertamanya takbiratul ihram. Takbir maknanya Allahu Akbar, itu takbir. Kalau Allah sahaja bukan takbir, itu lafzul jalalah. Akbar itu isim tafdil, gabung Allahu Akbar dinamakan dia takbir. Al-ihram yang haram, takbiratul ihram, takbir yang haram. Kenapa haram? Kerana perkara yang halal sebelum takbir, selepas takbir dia jadi haram. Contoh, halal berkata-kata, tetapi selepas takbir tu haram berkata-kata di dalam sembahyang. Halal makan dan minum sebelum takbir, tapi lepas takbir tu tak boleh makan, tak boleh minum dalam sembahyang tu. Itu panggil takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini bukan pada mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Jadi yang wajib dalam rukun itu ialah lafaznya. 8 huruf, alif lam lam ha alif kaf ba ra. Allahu Akbar. Mesti dengar sebutir-sebutir setiap satu huruf. Tercicir satu huruf, tak sah takbiratul ihramnya. Contoh, Allah Akbar. Hu tak bunyi. Jadi hu tak bunyi itu tak sah.
Kena ulang balik lah takbir tu. Kalau tak ulang dia pakai itu juga, tak sah semayang tu. Walaupun semayang seorang, walaupun jadi makmum, walau tak jadi imam. Imam selamat dah lah dia, sebab dia memang kuat. Bunyi semua, Allahu Akbar. Bunyi itu dengar di telinga sendiri. Membaca Fatihah yang kedua. Suratul Fatihah ada 7 ayat. Ni 7 yang berulang-ulang, bermula daripada ayat pertama bismillah sampailah ayat yang ke-7 lah sekali waladhalin. Jadi semua 7 tu nak kena dengar di telinga sendiri. Tu suratul Fatihah tu daripada bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada waladhalin. Amin tak wajib. Amin tu hukumnya sunat. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Akhir tu kita baca. Baca tahiyat akhir. Pagi tadi kita dah bicara dah. At-tahiyatul mubarakatuh sampailah kepada syahadah. Itulah yang dipanggil tahiyat akhir. Wajib baca setiap satu tu dan jaga dia punya sabdu dia. Dan setiap tahiyat itu mesti dengar di telinga sendiri. Kalau rasa tak dengar, ulang balik. Kalau telinga kita tak dengar, ulang balik. Tapi orang tanya babak panjang. Nak dengar tu cara macam mana? Andai kata kita semayang dekat dengan mesin yang kuat. Pergi semayang dekat mesin tu, batang jagung tu, kan? Otong bunyi. Dan semayang sebelah tu. Jadi nak dengar di telinga sendiri, dia nak lawan bunyi mesin, dia pun jerit kat Bismillah. Ada kan begitu? Tak, bukan begitu. Maksud yang kata dengar di telinga sendiri, sekira-kira waktu aman, waktu sunyi, kalau dia sebut dengar telinga dia. Itulah yang dimaksud dengan suara yang dengar di telinga sendiri. Jadi walaupun keadaan waktu tu dia semayang di sebelah mesin yang bunyinya kuat, memadai suaranya perlahan. Walaupun dia tak dengar di telinga sendiri, tapi sekiranya mesin tu berhenti, dia dengar tak? Dia dengar. Baru pakai yang tu. Boleh faham? Faham tak? Tenung tajam. Nak tembus belakang tu. Yang keempat, salawat akan Nabi di dalam tahiyat akhir. Selawat Nabi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat jaga, sebab selawat ni rukun juga. Maka jaga dia punya syadah-syadah dia tu lah. Allahumma salli, lam tu ada sabdu, ala sayyidina kan, Muhammad. Tu kena jaga semua tu. Jangan buat lebih kurang. Dalam tahiyat akhir. Yang kelima, salam yang pertama, Assalamualaikum, sampai kum saja yang wajib. Salam yang pertama bukan atas toleh, tetapi atas lafaz salam tu sendiri yang wajib. Toleh itu sunat. Boleh? Jelas? Anak laju-laju je ni. Sebab lagi nak pergi Penang pula. Rukun fi'li. Yang pertama, berdiri betul. Rukun perbuatan. Rukun fi'li maknanya perbuatan. Yang pertama, berdiri betul. Kalau tak berdiri betul, tak sah. Kalau sekiranya dia mampu. Kalau dia tak mampu, baru sah. Dia boleh berdiri betul, tapi dia buat berdiri sengit. Contoh, berdiri sebelah kaki, walaupun tak angkat kaki, tapi bila tekan, kaki sebelah dia tekan, kaki lagi sebelah tak tekan. Tak boleh. Merosakkan semayang. Kena diri betul-betul, jangan sengit-sengit. Cuma hati-hatilah kan, bila semayang. Kadang-kadang tak tahulah, mungkin style kita ke macam mana ke, sebab kita letak tangan, kita tak perasan rupanya dada kita sengit begini. Jadi cek betul-betul, pastikan semayang dada ni betul-betul tegak. Jangan nak ikut selesa, ikut rukun. Rukun kata kadang kena tegak-tegak. Jangan sebabkan tangan sengit gini, kita pun tak perasan rupanya badan dah sengit. Ya, kepala tegak, dada dah lari sini, tak menghadap kiblat. Tak sah semayang. Kena jadi imam pula, siapa nak tanggung? Makmum belakang. Jadi berdiri betul lah. Diri betul-betul. Yang kedua, cek diri kita masing-masing. Yang kedua, rukuk. Rukuk macam kita tunjuk dah hari tu, sempurnakan. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Yang keenam, membaca tahiyat akhir. Dalam baca tahiyat akhir ni, banyak orang dia buat kepala teleng. Ambil mana tak tahu, kitab mana tak tahu dia belajar. Tak ada kepala teleng sengit-sengit ni, tak ada. Kepala tegak, duduk tahiyat akhir. Yang sengit badan saja. Ni gini. Kepala tegak gini, dia sengit gini. Nampak? Tegak kepala gini. Tegakkan badan. Itu. Tegak. Kalau tersengit sikit tu tak apalah, sebab mungkin dia nak imbang badan dia ke apa ke. Sengit sikit-sikit tak apalah. Ni sengit sangat. Baik.
Rukun qauli ada dua saja. Yang pertama niat. Niat wa mahalluhal qalbu. Tempat niat itu di dalam hati. An-niyatu qasdu syai'i itu berserta dengan perbuatannya, yakni dalam takbiratul ihram. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya itu di dalam hati. Jadi niat tu duduk dalam hati, yang tu yang wajib. Yang luar semayang tu, sebelum semayang usolli tu bukan niat, itu menghadirkan niat. Yang tu tak wajib, nak buat silakan, tapi dalam takbir mesti masuk niat. Yang kedua tertib. Tertib artinya ikut urutan satu-satu. Kalau terlangkau tertib, patah balik kat tempat yang dia wajib, sebab itu masuk dalam rukun semayang. Ibadat itu tidak ada dalam rukunnya, tidak ada tertib. Bolehlah kita ikut mana pun. Contoh mandi wajib. Mandi wajib tak ada tertib. Mu nak basuh kaki dulu tak apa, nak basuh punggung dulu tak apa. Nah, ikut suka nak basuh ke mana, nak tenggong terbalik ke apa, ke nak breakdance dalam bilik air tu, silakan. Tak ada masalah. Nah, tapi main dengan wuduk dia ada tertib. Kena basuh muka dulu, atau bau tangan, gitu. Jadi tengok, ibadat yang ada tertib wajib ikut tertib. Adapun niat, dia kata, maka masuk ia ke dalam rukun qalbi. Kenapa niat masuk dalam rukun qalbi? Dia buat huraian. Kerana menyahajakan niat itu perbuatannya hati. Jadi kerana niat itu tempatnya itu duduk di dalam hati. Tu. Selesai nah. Waktu okey. Yang ni nak fokus sikit. Waktu semayang. Waktu semayang itu 5. Jadi kita kena faham Waktu semayang bukan azan. Banyak orang salah faham. Waktu semayang bukan azan. Azan cuma memberitahu waktu semayang dah masuk. Tapi bukan mesti dengan azan tu waktu semayang. Azan memaklumkan saja. Boleh jadi Zuhur satu suku, tiba-tiba lambat pergi buat kerja kambing lembu ke macam mana dah, 1:30 baru azan. Jadi ada orang dia semayang 1:20. Sah tak semayang dia? Sah lah. Walaupun dia tahiyat akhir bagi salam, baru azan bunyi. Jadi macam mana kira? Dia tengah bagi salam, tiba-tiba bunyi azan. Kalau timbul ragu dalam hati dia, batal semayang. Faham? Kalau timbul ragu dalam hati, batal semayang. Sebab apa? Sebab dia tak yakin dah masuk waktu. Syarat sah semayang, kena yakin masuk waktu. Sebab tu bila nak semayang, jangan ikut orang azan tak azan. Yakin tak yakin, masuk tak lagi waktu semayang. Nak tahu waktu semayang, ni dia, kita tengok. Tu dia. Waktu semayang itu ada 5, yakni 5 semayang, 5 fardu. Pertama Zuhur. Soalan tambahan dobit dalam kitab. Kenapa dia bermula dengan Zuhur? Kenapa tak mula dengan subuh? Kerana malaikat Jibril alaihissalam ajar Nabi semayang yang pertama sekali Zuhur, bukan subuh. Nabi turun daripada langit, naik burak tu, Isra' Mi'raj tu, kan? Nabi waktu tu belum ada semayang subuh. Cuma Nabi sampai tu waktu pagi tu, subuh tu, kan? Kemudian cerita tu dalam kitab kita baca Kifayatul Muhtaj tu, Nabi pun cerita kat orang ramai apa yang berlaku apa semua, sehinggalah membawa kepada tengah hari. Tengah hari itulah baru malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Kemudian malaikat Jibril katakan, Allah dah perintahkan semayang macam ni, aku ajar. Malaikat Jibril pun tunjuk, Nabi ikut. Jadi pertama sekali turunnya sembahyang, pelajaran sembahyang yang pertama ialah sembahyang Zuhur. Maka ulama tulis dalam kitab-kitab fiqh, bermula waktu sembahyang itu dengan Zuhur. Sebab tu buka lah bagaimana kitab fiqh, dia cerita Zuhur dulu. Tu dia punya sebab. Jadi pertama Zuhur. Memulai waktunya Zuhur tu daripada gelincir matahari. Apa maksud matahari gelincir? Jatuh tergolek ke apa matahari? Kan? Ini tiang. Nak sebut tak ingat dah. Tiang tu berdiri, tak ada langsung bayang. Sebab matahari betul-betul duduk atas tiang. Bukanlah duduk dekat atas sana lah, tapi sebabkan keadaannya tu selari, tak ada bayang langsung. Itu dipanggil waktu istiwa.
Tu dipanggil waktu istiwa. Salah satu waktu haram. Tak boleh semayang waktu tu. Haram. Panggil waktu istiwa. Melainkan solat qada boleh. Selain kan, waktu istiwa, waktu haram. Melainkan berada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram walaupun waktu istiwa boleh semayang. Ataupun lagi waktu Jumaat. Waktu Jumaat kita pergi masjid, Tok Imam tengah baca khutbah, manalah tahu waktu tu waktu istiwa, kita pun masuk semayang sunat tahiyatul masjid, boleh. Waktu khutbah sudah dibaca, hanya semayang tahiyatul masjid saja yang dibenarkan, semayang lain tak boleh. Jangan giwat tambah siap sunat mutlak, sunat wudu. Khatib kat depan tu, lepas tu dah lah semayang betul-betul depan mimbar. Mujur tak jangan buat kira begitu. Jadi gelincir matahari, masuk gelincir matahari tadilah cahaya tak ada, bayang-bayang tak ada, tiba-tiba keluar bayang-bayang. Tu maksud matahari gelincir. Tu maksud dia. Walaupun keluar sikit je bayang-bayang, itu dah dikira masuk waktu zuhur. Tu maksud gelincir matahari. Daripada tengah-tengah langit hingga jadi bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjangnya dengan selain daripada bayang-bayang rambang. Sehingga daripada dia punya dia keluar sikit sampailah panjang matahari pula. Panjang bayang-bayang tu sama dengan panjang objek. Kalau kita letak tiang ni panjang ni. Jadi bayang-bayangnya pun mesti panjang ni. Jadi dalam tempoh matahari nak bayang-bayang dia nak naik sampai sama panjang dengan objek ni, itulah dipanggil tempoh zuhur. Bila bayang-bayang dia dah lebih daripada objek, katalah objek berapa panjang? 5 kaki kata contoh. Objek 5 kaki, bayang-bayang 5.1 kaki. Lebih sikit je. Lebih sikit tu dah masuk asar. Habis dah waktu zuhur. Waktu zuhur, objek 5 kaki, bayang-bayang mesti 5 kaki. Tu waktu masuk waktu zuhur. Tu. Okey. Maka diketahui akan gelincir matahari itu dengan cenderung bayang-bayang ke pihak masyrik. Tapi tengok juga bayang-bayang tu tala mana. Takut-takut bayang-bayang tu tala sebelah matahari terbit, bukan sebelah matahari terbenam. Tengok, ada bayang-bayang ni zuhur dah. Bukan zuhur tu. Sebab matahari duduk sini lagi. Nampak? Faham tak? Ada bayang belah sana. Kalau matahari tu dah belah sini, menghadap kepada matahari, tempat matahari terbenam, barulah dikira sebagai bayang-bayang tu sebelah maghrib, matahari sebelah masyrik, barulah dikira sebagai waktu zuhur. Clear tak? Jelas. Kedua, asar. Memulai waktunya daripada masa jadilah bayang-bayang sesuatu benda itu lebih panjang daripadanya. Tadilah kita sebut objek 5 kaki, bayang jadi 6 kaki, lebih sekaki tu dah masuk waktu asar. Bukan mesti lebih sekaki je, lebih sikit je daripada panjang objek tu sudah masuk asar dah. Zuhur habis masuk asar. Itu maksudnya. Baik. Selain daripada bayang-bayang daripadanya, dan habis waktunya hingga masuk matahari. Bila matahari tenggelam keseluruhan bulatannya, maka habis dah waktu asar. Sekarang telah masuk waktu maghrib. Walaupun begitu, dia kata haram mentakhirkan semayang asar hingga tinggal waktu yang tidak sempat mengerjakannya. Bila waktu tidak sempat mengerjakannya, langit sudah menjadi kekuning-kuningan. Matahari nak terbenam dah, langit dia akan jadi macam kuning-kuning. Waktu tu haram hukumnya semayang asar. Tapi dia tak semayang lagi, wajib dia semayang. Macam mana tadi kata haram? Nampak? Dia tetap kena semayang, tapi hukumnya haram. Maknanya dia semayang juga, tapi berdosa. Sebab apa? Sebab dia pergi lambat kan buat apa? Dah macam tu, kalau dosa baik tak payah semayang, 2 kali dosa.
Nampak? Dia satu sebab tak semayang, satu lagi sebab waktu haram. Jadi dia semayang tu buat apa semayang? Semayang tu untuk menyelesaikan tanggungjawab. Tetap kena semayang. Kan? Tapi waktu tu dipanggil waktu haram. Okey, jelas nah? Janganlah sampai waktu macam tu, kan? Sibuk macam mana pun dengan kambing ke dengan lembu ke, mayanglah dulu kan. Ni lewat siap sempat lagi surround takraw. Asal tak mayang lagi. Nampak? Ada kan. Kadang-kadang setan ni dia cocok kita. Lah sekali. Ingat dulu kecil-kecil main bola kat padang kan. Selagi tak azan maghrib tu, selagi itulah sepak bola. Berapa kali last tak tahu. Okey, ni lah. Dah pasukan yang tu pula dah skor. Mana boleh ni. Ni betul-betul lah. Ni lah juga. Lah kali azan. Barulah betul-betul lah. Ada. Tu perangai kita ni. Ketiga, maghrib. Memulai waktunya daripada masuk matahari. Matahari tenggelam, hilang sekalian bulatannya. Tenggelam matahari tu hilang terus, tak nampak dah bulatan matahari. Tapi nak tengok bulatan ni bukan tengok sini. Sebab kita ni berbukit-bukit. Nak tengoknya mesti kat tepi laut atau atas bukit. Jadi tenggelam. Nampak tenggelam tu. Jadi kalau sini kita tak nampak, itu baru kita rujuk takwim. Sebab kita tak dapat melihat matahari tenggelam, maka kita rujuk takwim. Sebab tu nanti dia ada bab lain, martabat melihat waktu semayang. Mula-mula macam mana? Yang pertama. Yang kedua macam mana? Bukan terus pakai takwim. Mula-mula tengok matahari dulu. Kalau tak mampu baru takwim. Lepas tu baru azan. Lepas tu barulah orang kata dan sebagainya. Dia ada martabat dia. Bukan terus main takwim je terus. Baik. Habis tenggelam bulatan, habis waktunya, habis waktu maghrib pula, hilang syafaq atau cahaya yang merah di kaki langit. Tadi kita sebut kuning-kuning. Bila matahari dah masuk, langit akan jadi warna kemerah-merahan. Sepanjang kemerah-merahan itulah waktu maghrib. Hilang jadi hitam semua, maka habis waktu maghrib. Sebab itu jangan lengah-lengahkan semayang maghrib, kerana waktu maghrib terlampau singkat. Sebab cahaya merah kat langit tu sat je. Tu. Tetapi dia tambah sini nota. Adapun negeri yang tidak hilang padanya syafaq yang merah itu, maka dikira kadar panjang masa daripada masuk matahari hingga hilang syafaq yang merah di negeri yang berhampiran. Kadang-kadang ada negeri yang tak hilang. Itu. Ada mungkin belah-belah kutub utara ke, belah-belah ujung-ujung dunia ni, kan? Awak kat situ sebab mungkin kadang-kadang ada setengah negara yang siangnya jadi panjang. Walaupun sebenarnya dah malam, tapi masih lagi ada terang-terang sebab biasan matahari. Sebab bumi ni pusing, dia duduk atas gitu. Jadi kena juga sedikit cahaya walaupun dah malam. Jadi waktu macam tu nak kira macam mana bila maghrib? Dia kena tengok negara jiran yang terdekat. Bila negara jiran tu syafaq merah dihilang masuk waktu maghrib, dia kena ikut negara yang berdekatan dengan dia. Tak boleh pakai dia. Kalau pakai dia tak maghrib-maghrib lah. Apa lag lagi, tak maghrib lagi apa, dah kat seminggu dah macam tu. Dia kena tengok negara jiran. Dia ada kadang-kadang jadi macam tu. Kalau orang kerja kapal dia tahulah. Sampai kat sempadan hujung dunia ni, atas sekali tu, kadang-kadang tala belah kanan malam, tala belah kiri pagi. Sebab dia duduk tengah-tengah. Sebab bumi kan bulat. Itu. Habis macam tempat kita ni, nak maghrib tu kamat saja dah hitam dah langit. Macam mana kira? Adakah habis dah? Tak habis lagi. Jadi kalau macam tu maknanya kita tak dapat melihat warna merah tu, maka kembali rujuk pada takwim. Tu baru rujuk takwim. Tengok waktu isyak pukul berapa. Tapi jangan kita sengaja-ngaja lambatkan maghrib tu, sebab takut takwim tu mungkin tak betul. Takut maghrib habis awal sebelum takwim tu lagi. Maka
takut nanti tak sah, ataupun sembahyang maghrib kita tu sebenarnya sudah terlambat, jadi qada, tak jadi tunai. Baik. Keempat, isyak. Memulai waktunya isyak daripada hilang syapak cahaya yang merah. Cahaya merah hilang di langit, maka masuklah waktu isyak. Langit jadi gelap sesangat-sangat, warna hitam pekat kaki langit. Dan habis waktunya dengan naik fajar sodik. Okey, fajar ni ada dua. Satu dipanggil fajar kazib, satu lagi dipanggil fajar sodik. Fajar kazib, fajar dusta. Kazib tu maknanya penipu. Fajar tipu. Kan? Fajar PH nama dia. Itu fajar kazib. Fajar sodik, fajar yang sebenar. Ada fajar sodik, barulah dikira sebagai masuk waktu subuh. Macam mana nak tahu? Ni ada bintang ni. Fajar sodik ialah cahaya yang melintang di akhir malam di kaki langit pihak matahari terbit. Dekat tempat matahari terbit, kita tengok dekat langit tu ada cahaya melintang. Itu dipanggil fajar sodik. Tapi sebelum fajar sodik timbul, bila matahari nak naik tu, dia akan ada cahaya menegak naik ke langit, dia jadi straight. Itu dipanggil fajar kazib. Waktu tu belum lagi subuh, jangan tersilap. Itu dipanggil fajar kazib. Bila cahaya tu tegak, lama-lama cahaya tegak tu dia akan jadi melintang pula. Bila melintang, itulah namanya fajar sodik. Maka telah masuk waktu subuh. Azan lah kalau begitu. Tapi kadang-kadang ke tempat kita ni susah nak nampak. Dia kalau tepi-tepi laut, kat pantai kita nampak lah. Atas bukit ke dan sebagainya, itu boleh nampak. Sekali-sekali lagi lah, kan tepi laut, nak tengok fajar sodik. Jangan tengok amoy sodik. Itu lain, nak jadi dosa. Ni kita nak tengok macam mana yang kitab ni kata. Nak tengok itu. Itu. Kelima, subuh. Memulai waktunya tadi daripada naik fajar sodik dan habis waktunya bukan sampai waktu zuhur. Hanya dia silap. Dia kata tak apa, subuh panjang sampai zuhur, boleh lagi subuh tokmu. Habis waktu subuh ialah naik matahari. Naik matahari macam mana? Seketul matahari. Tak, naik sikit je. Kalau keluar cahaya tak lagi, tapi matahari tu keluar. Jup. Walaupun keluar sikit, kening dia. Naik. Gitu. Naik sikitnya habis dah subuh. Sekali lagi macam maghrib juga, waktu subuh waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Kalau semayang subuh hari Jumaat, kita baca surah sajadah kan. Tapi imam jangan baca terlampau perlahan. Takut subuh tu dah nak dekat habis. Kan? Baca taranum sangat baca. Bismillah saja kat 2 minit. Bismillah. Bismillah 2 minit. Nak bila sampai mana ayat sajadah. Nampak? Jadi baca, bukan tak boleh bacalah sunat, hukumnya boleh pahala. Kan? Afdal pula tu baca surah sajadah hari Jumaat. Tapi janganlah selampau perlahan. Ambil kan baca Quran ni dia ada 3 gear. Ambil gear pertengahan atau gear yang ketiga, gear laju. Jangan gear perlahan sangat. Supaya kita subuh tu dalam waktu subuh. Takut sekali nak bagi salam tu naik habislah matahari. Lambat sangat. Tu waktunya dengan naik matahari. Patulah kalau kita baca dalam bab semayang, sunat-sunat baca ayat Quran, ada semayang yang disunatkan baca surah pendek, ada semayang disunatkan disuruh baca surah panjang. Kena tengoklah tu. Itu paling afdal. Tapi kalau nak ikut tak ada masalah, mana-mana pun kita boleh. Cuma bahagian afdal. Selesai, kita berhenti di waktu-waktu yang haram semayang. Nanti tengok pula waktu mana yang tak boleh semayang. Bukan semua waktu boleh semayang, ada waktu-waktu haram. Dan ada pula sembahyang mana yang waktu haram tu tak boleh semayang. Ada juga waktu haram tapi ada semayang tu boleh semayang. Dia ada jenis dia dan ada waktu dia. Nanti kita tengok. Kemudian ada sedikit satu soalan. Nak tanya Ustaz, iblis, syaitan, malaikat, jin dan lain-lain
yang ghaib ni boleh baca hati kita tak ustaz? Dia tanya iblis, syaitan, jin, semua itulah boleh tak baca hati kita? Tanya syaitan lah. Mana aku tahu. Okey, baik. Setelah dirujuk, berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang kata boleh jadi, bukan ulama kata confirm, boleh jadi syaitan boleh baca hati kita, boleh jadi. Itu pun atas izin Allah. Kalau Allah izin, dia masuk dalam hati kita, kemudian dia rosakkan niat kebaikan kita. Contoh kita nak derma, nak RM10, syaitan kata, oh dalam hati dia nak niat derma 10. Aku cocok. 10 nak beli ni, apa nama, laksa RM1 lagi. Kan tak cukup duit nak makan. Nak RM1 dah lah kata. Ini bubuh RM1. Jadi maknanya dia masuk dalam hati. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat kata tak boleh. Alam makhluk-makhluk gaib ni mana boleh baca hati kita, melainkan Allah saja. Dalil dalam surah An-Naml ayat 65. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada siapa yang tahu di langit dan di bumi dalam barang-barang gaib illallah, melainkan Allah. Sebab masuk barang hati ni barang gaib. Hanya yang tahu barang gaib hanya semata-mata Allah. Ada pun selain daripada Allah tak tahu. Kalau rujuk daripada kata-kata Tok Guru pun sama gak. Tok Guru kata tak payah kata setan, malaikat pun tak boleh baca hati kita. Hanya Allah je boleh baca hati kita. Sebab ada cerita di dalam kitab Minhajul Abidin, malaikat ni tengok perbuatan satu orang hamba tu kuat beribadat, semayang sunat dengan derma, baca Quran, zikir, macam-macam lah ibadat dia buat. Bila kawan ni mati, hamba ni mati, berebut berpuluh-puluh malaikat nak angkat amalan dia, nak bawa naik ke langit. Sebab amalan dia yang sangat hebat. Naik langit pertama lepas, langit kedua lepas, sampai langit yang ketujuh, semua langit lepas. Bila sampai kepada Allah, Allah kata ambil amalan ni, hempuk atas kepala dia. Kamu malaikat tak boleh baca hati dia. Kamu tertipu dengan zahir perbuatan dia. Dari segi zahir perbuatan dia nampak macam dia kuat ibadat, tetapi semua ibadat dia bukan buat kerana aku, tapi kerana makhluk. Aku boleh baca hati dia. Allah kata aku tahu hati dia. Malaikat tak tahu. Malaikat kata kau Hasam tipu aku punya. Jadi daripada cerita ni lah menjadi kekuatan hujah juga bahawa yang boleh baca hati hanya Allah sahaja. Apa-apa pun wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Jadi cukup sekadar tu pada tengah hari kita ni, kuliah kita ni. InsyaAllah pada yang sesi akan datang kita akan sambung seterusnya, iaitulah apa dia yang diharamkan. Apa tadi? Mana dia? Waktu-waktu yang haram semayang. Waktu-waktu yang haram semayang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Takbir.